بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Mana Ustaz Nuzul? Dan adalah juga dipakai. Tahu kan? Itu. Dan adalah juga dipakai dan dibahagi itu dengan makna becek dan asing. Bukan becek, becek. Becek. Bahasa Siam. Dia panggil kalau Rumi tulis BECEK. Tapi kalau lahjah tu kalau sebut tu bukan becek. Becek. Bahasa Siam. Kita pakai bahasa Indonesia. Kita pakai bahasa Indonesia, becek. Apa tu? Tu Kak Aini kata macam mana? Dia punya Rumi? BECIK. Ha? BECIK. Pesaing je. Becik. Bukan becik Line okey. Ustaz ni, Ustaz Zul okey line saya. Okey. Kita pakai bahasa Indon. Oh, dia Indon. Atau Indon. Kak Aini tak tahu. Kak Aini tak tahu nak sebut apa dah. Ustaz, becik. Bukan becik Tak apa. BECIK, becik lah. Ini kalau dia ni bahasa Siam tu. Becek. Becek ni nak pisahkan. Asingkan. Depan tu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan adalah juga, bukan adalah, lah tu tak mau dan ada juga, lah tu tambahan tu lebih, tak mau lah tu tak ada. Waktu mengaji dulu lah tu tak ada saya buat bulat. Dan ada juga dipakai akan dibahagi itu, apa nak cerita ni? Jadi kita ni duduk dalam perbahasan sifat, dalam perbahasan makulatul kam. Makulatul kam.
Maka bila kita kata kam ni barang yang terima bahagi dengan cara diri dia. Dengan cara diri dia. Maka yang dulu kita dah maklum makna bahagi itu dengan mana kita fardu, yang ini takdirkan satu perkara lain, takdirkan satu perkara lain daripada satu perkara. Seperti kita silarkan, yang kita bayangkan benda yang sejengkal panjangnya. Maka kita fardu 15 jari umpamanya. Sebenarnya bukan sejengkal, sedepa. Kalau sejengkal ni tak sampai 15 jari kan. Kita tulis sedepa lah. Baik. Dan seperti secupak kita fardu 2 link. 2 link. Jadi seperti secupak kita andai, fardu ni kita andaikan. Satu cupak tu dipanggil 2 link. Kelantan tahu lah. Dan ada juga, apa maksud ada juga? Yakni seperti kita fikirkan benda yang sedepa tadi tu, yang senyikal tadi tu. Ada juga, tu saya kata juga tu. Jurumis tu, aidan tu. Dipakai akan dibahagi itu. Dia tadi dia kata bahagi kan, tak maaf tak kena. Dan ada juga tu atau pada kata maka makna bahagi itu. Soalan kata ni makna yang kedua. Dan ada juga ini seperti mana fardu satu perkara lain pada satu perkara tu dipakai akan dibahagi itu dengan makna becek. Bukan becik, bukan becek pun bukan. Becek. Becek ni terdepan atau tafsir. Dan asing. Kita asingkan. Maksudnya di sini kita kata becek tu dengan mana kita cabutkan, kita asingkan. Seperti berah tu. Panggil kam tu, berah tu. Kita asingkan satu kecil-kecil tu. Seperti beras. Contoh seperti beras. Seperti beras. Habis. Hendaklah kita ketahui bahawasanya benda yang dinamakan dengan kam ini bukannya diri jauhar. Kam ni bukan diri jauhar. Kam ni dia kata bukan diri jauhar. Baik. Apa dia jauhar? Ni kita dah bahas dulu. Bila sebut kata kam ini, dia kena ingat, takut orang salah faham, kam tu kena pada diri jauhar. Hendaklah kita ketahui bahawasanya benda yang dinamakan dengan kam ini bukannya diri jauhar. Bubuh situ, tulis situ. Hanya diri jauhar itu dinamakan diri mausuf bagi kam. Hanya diri jauhar itu dinamakan diri mausuf bagi kam. Apa maksud kata diri mausuf bagi kam? Yakni tempat kam menumpang. Dia kam ni bukan diri jauhar, bukan kena pada diri jirim tu, jauhar tu tak. Cuma dipanggil diri tu mausuf bagi kam. Apa? Tempat kam menumpang. Soalan kata kam tu menumpang pada jauhar. Tapi dia bukan benda ada, dia bukan benda wujudi, dia pernah amrun i'tibari. Dia kata amrun i'tibari. Ustaz, bukankah kam itu benda sebagai ukuran ya? Tu Ustaz.
bahan pengukur. Bukan? Bukan. Itu kita maklumlah. Kam tu asal kita dah cerita bawah ni. Dia kam ni memang kata ukuran. Bila ukuran kan dia terima bahagi. Tapi cuma kita nak bahas kam tu ada ke tak ada. Diri kam tu. Sebab tu kalau dia kena sebut jauhar itu mausuf bagi kam. Yang ni diri kam itu dikatakan amrun i'tibari. Tengok kita tengok. Tengok contoh. Baik, kita kata ni kita buat panjang ni. Jadi kita kata panjang ni kita kata ni mausuf. Kam tu mana? Kita kata bilangan. Kita bahagi. Kita bahagi ni bukan kita nampak. Kita fardukan sahaja. Maka kam tu dia kata jauhar itu kita anggaplah panjang tu kita kata ataupun kita kata ni. Kita kata ni bentuk panjang ni kita kata pen lah. Saya balas balik tak jadi pen. Kita kata pen ni mausuf. Mausuf ni apa? Zat pemanggil. Mausuf. Mausuf ni panggil mausuf pemanggil. Zat pun kita panggil. Maka bila kita kata kam tu kita bagi. Kita bagi satu contoh. Dua. Kita potong, kita kerat. 3, 4. Maka diri kam tu dia bukan benda ada. Dia amrul i'tibarinya kita hanya fardu saja. Bukan kita nampak kita bagi tu. Diri bahagi tu. Bukan diri kita buat macam ni tak. Diri bahagi tu bukan benda ada. Hanya kita faham dengan akal saja. Kita kata pen, potong pen ni boleh kita bagi 4, boleh bagi 5. Maka diri kam tu dia katakan sebagai mausuf. Maka dikatakan jauhar itu mausuf bagi kam. Apa? Zat bagi kam. Zat bagi kam. Apa ni? Maksudnya tempat kam menumpang. Tapi benda tu benda amrul i'tibari, tak nampak. Tu dia. Baik, tengok. Habis tu kam tu apa? Hanya semata-mata. Hanya kam itu, tambah sikit. Hanya kam itu semata-mata benda yang disilar sahaja. Apa yang disilar? Benda yang difikirkan sahaja. Tambah sikit, bubuh situ. Benda yang disilar sahaja kata boleh dibahagi. Kita boleh bahagi pen ni, boleh. Dalam fikiran kita tu kata pen ni boleh dibahagi. Bagi 4 ke, bagi 5 ke. Ni kita bagi 4. Kita nak bagi 5 ke, macam ni tambah satu lagi, boleh. Cuma kita silarkan, kita fikirkan dalam akal kita tu. Kata boleh dibahagi. Tambah sikit tadi. Hanya kam itu semata-mata benda yang disilar sahaja. Apa sahaja? Ini kata boleh dibahagi. Kata boleh dibahagi. Tu dia. Kita kata, kita fardu kata, kita andai kata
pen ni, sepotong pen ni boleh dibagi 5. Boleh dibagi 5 tu kita faham dengan daripada apa? Akal kita, daripada fikiran kita. Kita nampak dari fikiran. Walaupun kita tak bagi lagi. Ajar mana? Tapi kita boleh nampak, pen ni boleh bagi 5 ni. Pen sepotong ni boleh bagi 5 ni. Pen habis. Qala al-musannif rahimahullah. Dan adalah sebab dikaitkan. Sebab tu dengan mana tujuan. Tulis itu. Dan adalah sebab yakni tujuan dikaitkan pada ta'rif kam itu. Dia kaitkan apa? Dikait dengan kata dengan cara diri itu. Mana cara diri? Tengok dulu. Kam namanya iaitu barang yang terima bagi dengan cara diri. Apa maksud dengan cara diri tu? Dia nak kaitkan dengan cara diri tu maksudnya apa? Sebab apa? Sebab apa dikaitkan pada ta'rif kam itu dengan kata dengan cara diri itu? Sebab apa? Kerana mengeluar beberapa perkara yang 4. Apa maksud mengeluar beberapa perkara yang 4? Dobit situ, tulis situ. Yakni tidak dinamakan kam. Maka 4 perkara yang akan datang ni tidak dinamakan kam. Sebab tu dia kata cara diri. Cara diri tu kerana nak mengeluarkan beberapa perkara yang 4. Mana 4 tu akan datang? Yang 4 mana? Sifat. Yang tidak dinamakan kam. Yang tidak dinamakan kam. Habis tu? Hanya sungguhnya. Hanya sungguhnya. Yang suku sakat. Tulis. Benda yang terasing daripada kam. Ini bahasa petani suku sakat. Benda yang terasing daripada kam. Tu suku sakat. Bukan suku sakat. Kaum tu bukan. Suku sakat sini benda yang terasing. Tulis itu Hanya yang suku sakat ini. Hanya sungguhnya. Benda suku sakat ini benda yang terasing daripada kam. Dia bukan kam. Benda yang terasing daripada kam. Nampak ingat Baik, tengok. Mana dia 4 perkara tu? Yang dikatakan bukan nama kam tu. Takut orang kata kam tapi bukan kam. Pertamanya. Zat bagi kam. Pertamanya. Zat bagi kam. Zat tu mausuf lah. Tak Zul. Zat pun kita panggil. Mausuf pun kita panggil. Ajar orang anak. Mausuf pun kita panggil. Zat pun kita panggil. Benda yang sama je tu. Tengok. Tengok. Apa dia katakan zat bagi kam, mausuf bagi kam, apa maksud dia? Tulis. Yakni tempat tumpang bagi kam. Yakni tempat tumpang bagi kam. Yakni tempat tumpang bagi kam dan dinamakan mausuf bagi kam. Dan dinamakan mausuf bagi kam. Tulis contoh.
Yakni, saya ulang balik. Yakni tempat tumpang bagi kam dan dinamakan juga mausuf bagi kam. Mausuf tu apa? Zat tu lah. Diri tu bagi. Seperti kapur. Seperti kapur. Ataupun kita seperti lembu pun boleh. Lembu banyak lagi lah. Maka lembu tu kan dia boleh menerima kam. Tapi diri lembu tu bukan kam. Nampak Saya? Cuma kam tu menumpang pada diri lembu apa? Dengan sekira-kira kata lembu tu boleh dibahagikan. Nampak tak? Boleh kita bahagikan 5 ke, nak kerat 5 ke, nak belah 4 ke, nak kerisik 3 ke. Tu dia. Tengok. Kerisik ni akan datang tu kita bahas. Ketam, mungkin kita panggil ketiak ketam. Nanti saya tanya lagi. Bahasa Malaysia panggil apa? Kerisik. Hiris, kita panggil hiris, apa panggil? Tengok. Seperti jisim. Nampaklah, dia cakap jisim. Kerana ianya mausuf. Kerana ianya mausuf bagi miqdar. Mausuf tu kita kata tempat tumpang bagi kam. Jisim tu seperti jisim kerana ianya mausuf bagi miqdar. Miqdar ni kita kata lanjutan. Sanuzul. Miqdar ni dia ada 3 macam. Miqdar ni asalnya ukuran, tapi kita kata dia tu, kalau dia panggil lanjutan ni, maksudnya ukuran lah. Ukuran tu, yakni bitangan. Tulis itu. Dobel sikit. Mausuf bagi miqdar iaitu kam muttasil. Mausuf bagi miqdar iaitu kam muttasil. Dan mausuf bagi adat tu bilangan lah. Dan mausuf bagi adat kam munfasil. Kam munfasil. Munfasil itulah. Mim nun tu. Munfasil. Kalau mausuf bagi miqdar, kam muttasil. Dan mausuf bagi adat, iaitu kam munfasil. Tulis itu, bubuh itu contoh seperti biji beras. Tu kam munfasil tu. Zon. Biji beras tu kan. Biji padi kan. Dia kecil-kecil tapi dia bercerai. Bilangan yang bercerai. Kam ni bilangan. Kalau kam muttasil, bilangan yang berhubung. Hubung ni banyak lah. Kita kata macam pen ni. Hubung. Dia tak bercerai. Pen ni kan satu. Dia berhubung. Zat dia tu berhubung. Baik. Apa maksud kata miqdar? Yakni bitangan. Dia macam batangan tak kena. Kitab Rumi tulis apa tu? Rumi tulis pertangan. Bertangan. Bertangan Ustaz Sini dia tulis bentangan dimensi. Bentangan, bentang. Bukan bentang, pertangan. Macam Malaysia punya pertangan. P-E-T-A-N-G-A. Oh, P. B, bola. B bola, bertangan.
Buku Dia saya, nak bitangan. bukan buku saya lain, bentangan, dimensi. Oh, bentangan tu bukan. Bukan bentangan, bentang tu bukan. Tak, dia tulis dimensi, masuk bentangan. Kalau Ustaz kata dimensi tu kena. Dimensi tu masuk dalam. Bitangan yang jatuh ia padanya. Bitangan ni kita kata seperti tulis. Yang ni seperti satu jengkal, satu hasta, satu depa atau panggil bitangan tu. Panggil dimensi ke tu? Dimensi tu. Dimensi. Panggil dimensi tu. Ukuran ke tu? Kalau satu depa, satu hasta tu bukan ukuran ke? Kadar dia tu ukuran. Tak, dia panggil istilah. Dia kedar tu panggil bitangan tu lah. Ukuran lah, tapi bahasa dia panggil bitangan. Bitangan yang jatuh. Bitangan yang ada. Jatuh mana ada. Bitangan yang ada, ia bitangan padanya pada jisim. Lagi tadi kat jisim tu dia ada kita kata dia tu ada ada ukuran lah lebih kurang. Ataupun kita kata ada lanjutan sama ada panjang, lebar ataupun tebal. Depan tu ada kot. Dia bahas jisim. Tapi bila sebut jisim ni, dia mesti melalui 3 perkara. Tulis itu. Panjang, lebar, tebal. Itu panggil jisim. Panjang, lebar, tebal. Satu kita selalu kalau buat. Kalau dalam kitab. Bukan tinggi. Kalau tu. Panjang lebar tinggi. Bukan tinggi Tinggi tak ada. Tinggi tak ada. Dia kalau dalam ni Tok Guru dia buat gini. Dia buat macam bentuk ais cube. Bukan cube petak. Dia buat gini. Jadi ni kalau macam ni tu dia ada lebar. Kalau macam ni dia ada panjang. Kalau dalam ni dia ada ketebalan tu lah. Ketebalan yang ni tebal tu, duduk dalam tu. Duduk dalam ni lah. Duduk dalam ni. Maka yang duduk dalam ni kita panggil ketebalan. Ni panggil ketebalan lah. Ni lebar. Ni panjang. Sama je Ustaz, dia semua dia panggil macam tu. Janji dia ada 3 dimensi, dia ada sifadu. Kalau 2 dimensi dia ada keluasan. Ya? Sama-sama Ustaz. Betul? WHD, width, height, depth. Tak dengar. Ya kalau itu dia bahasa tu Dia dalam fizik ni Sahih. tebal. Dia panggil dimensi betul lah. Bitangan.
Baik. Jadi dia kata yang kam tadi tu, yakni bitangan ataupun ukuran dimensi yang jatuh yang ada ia bitangan tu padanya pada jisim. Itu dari segi miqdar. Maksudnya ada kam mutasil. Atau mausuf bagi adat. Mausuf ni kita kata zat bagi adat, bilangan. Yakni bilangan. Maka kalau bilangan ni kita panggil apa? Kam munfasil. Dia bercerai. Dia panggil bercerai. Tengok. Dia panggil bercerai. Kamun, ini bilangan yang bercerai. Iaitu seperti kita kata biji padi ke, biji beras ke. Tidak bercerai. Dalam guni tu. Maka itu situ kita panggil kamun munfasil. Baik, di sini tengok. Kemudian dia nak kait. Kata bilangan tadi tu, apabila adalah jisim itu berbilang. Itu dia nak kait. Kata mausuf bagi bilangan tadi tu, yang ni apabila jisim itu berbilang. Maksudnya kalau jisim ni maksudnya kita maklumlah dia besar lah. Kita boleh kira 1, 2, 3 dia boleh bilang. Bila sebut kata jisim ni dia kena ada 3 perkara. Dia kena ada panjang, kena ada lebar, ada tebal. Baik tengok. Ini nak cerita apa ni? Ini bukan kam. Saudara, ini bukan kam. Dan kedua daripada beberapa perkara yang 4 tadi. Yang jatuh ini yang ada ia di dalam kam. Dia bukan kam tapi dia ada dalam kam. Apa dia? Seperti sinar. Dan berkilat. Berkilat tu atau tafsir. Apa tu sinar dan berkilat? Kita kata berkilat. Faham berkilat? Berkilat. Bersinar lah. Orang petani tak kena berkilat. Orang petani kena sinar. Duk sinar, dia kata. Nampak sinar. Kita bukan sinar cahaya tu. Kita panggil berkilat. Cantik kereta ni berkilat. Kilat pada kereta tu bukan kam. Tapi kilat tu dikatakan perkara yang ada di dalam kam. Nampak Kilat tu bukan kam. Bukan diri kam. Tapi kilat tu yang ada di dalam kam. Berkilat mana? Yang ada ia kilat ataupun sinar tu. Pada tapan. Kitab Rumi tulis apa Ustaz Nuzul? Permukaan. Permukaan tu kalau bahasa tani dulu dia panggil sathun. Kalau kami di tani panggil pepeh. Pepeh ni dia panggil sathun. Apa sathun? Dia bila sebut pepeh ni dia ada panjang, dia ada lebar tapi tidak ada ketebalan. Dia ada nipis. Nipis ada. Contoh kita kata kertas. Tulis tu. Contoh kita kata kertas. Maka kertas tu kita panggil sathun. Depan tu ada satu tu. Dia panggil tapan. Tapan. Tulis itu. Yang ada ia pada tapan. Apa tapan? Tulis. Yakni dia ada panjang. Dan ada lebar. Dan dia tu nipis. Contoh tulis kertas. Setiap buku ni ada beri definisi. Dia kata tapan, benda nipis, ada panjang, ada lebar. Itu tak apalah sebab saya kitab Jawi. Saya guna kitab Jawi. Itu dobitan dari guru .
Itu dia panggil tapan. Kalau di petani itu panggil pepeh. Kalau bahasa Arab panggil sathun. Tapi contoh kan tulislah seperti kertas. Maka kertas itu panggil sathun. Sathun ni eja sin toha. Jangan tahu ada sathun ada tak? Tak ada. Ada depan tu sathun nanti kan? Tengok. Maka sathun tu bukan dikatakan kam. Tapi dia tu ada di dalam kam. Seperti panjang dan pendek. Tak kena. Dan seperti panjang dan pendek atau pada seperti sinar lagi. Soal kata gini. Yang ini perkara yang ada dalam kam tu contoh lagi seperti panjang dan pendek. Yang ada keduanya, kedua panjang pendek tu pada khatun. Apa dia khatun? Tulis itu. Benda yang semata-mata panjang. Benda yang semata-mata panjang dengan tidak ada lebar. Seperti seurat rambut. Seperti seurat rambut. Seperti seurat rambut. Jadi benda yang semata-mata panjang dengan tidak ada lebar dan tebal. Seperti seurat rambut. Itu kita panggil khatun nama dia. Dia panggil khatun. Jadi tengok Ni kalau ngaji makulat ni payah ni. Sebab apa? Kita bukan nak cerita Tuhan, kita nak cerita makhluknya ni. Jadi tengok yang pertama tadi. Nak cerita kata ni bukan kam. Tapi dia duduk di dalam kam. Kalau jisim, kita kata jisim ni. Jisim, dia ada panjang. Lepas tu, lebar, tebal. Lepas tu, sathun. Sathun ni, apa? Kita kata tapan tu lah. Sathun ataupun tapan. Tapan pun kita panggil, pepeh pun panggil. Tapan ni dia ada panjang, lebar, nipis. Nipis. Satu lagi, dia panggil khatun. Khatun tu panjang. Dia ada panjang sahaja. Tu khatun. Tulis tu, betul ajar Faridah. Panjang, khatun. Dia tidak ada tebal. Dia tidak ada lebar. Kita panggil khatun.
Jismun panjang, lebar, tebal. Sebab tu kita kata diri kita panggil jisim. Kalau ngaji sains dulu dia kata apa? Manusia tu panggil jisim. Memang sebab dia ada panjang, dia ada lebar, dia tebal. Kalau sathun tapan panjang, tambah lebar, tambah nipis. Seperti kertas kita kata. Kalau konton panjang tu, iaitu seperti seurat rambut. Contohlah, seurat benang ke bolehlah ikut. Habis itu, maka itu bukan dikatakan kam. Itu yang ada di dalam kam. Bila ada dalam kam, maksudnya kita boleh apa? Kita boleh fardukan, kita boleh andaikan. Nak bahagi tu boleh. Walaupun kita tak bahagi lagi, tapi ada dalam fikiran kita. Ada dalam kita sila, kita gambarkan dalam fikiran kita. Habis itu, tulis itu. Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Dan ketiganya, tiga perkara yang dikatakan bukan kam. Yang ni yang jatuh, itu tulis. Perkara yang jatuh, perkara yang ada pada mausuf bagi kam. Ini mudah. Perkara yang jatuh, perkara jatuh tu ada. Perkara yang jatuh, perkara yang ada, ia perkara yang ada, ia perkara tu pada mausuf. Ini pada zat. Mausuf tu zat. Pada zat bagi kam. Apa dia? Seperti putih. Yang ada ia di dalam, yang ada ia pada jisim. Jisim tu apa kita kata? Baju putih yang ada di baju. Putih yang ada pada kapur. Kias lagi lah. Putih yang ada pada almari. Maka almari itu dikatakan jisim. Putih itulah dia katakan perkara yang ada pada mausuf bagi kam. Itu mudah je tu. Baik. Itu yang dikatakan seperti putih yang ada ia pada jisim. Memanglah putih tu aurat Sanuzul tapi kita bukan nak kata benda tu nak cerita pasal aurat ni. Nak cerita kata pada dia tu ada dalam kam. Putih yang ada pada jisim tu. Maka kam tu boleh terima bagi. Kita nak bagi kan? Boleh. Keempatnya, yang bersangkut paut. Yang ini perkara yang bersangkut paut. Perkara yang bersangkut paut, ia, kena ada ia tu sepatutnya. Sebab dia rujuk domain lah. Perkara yang bersangkut paut, ia perkara itu bagi kam. Dia ada sangkutan. Ni payah sikit. Seperti ilmu. Ilmu tu tahu tu lah. Ilmu dengan mana tahu. Ya ilmu ni. Ilmu di sini tulis itu. Tak nak tulis. Ilmu di sini dengan makna masdari. Ilmu di sini dengan makna masdari. Iaitu ilmu dengan makna tahu. Iaitu ilmu dengan makna tahu di dalam akal fikiran kita. Saya ulang balik. Ilmu di sini dengan makna masdari. Apa dia masdari? Iaitu ilmu dengan makna tahu. Iaitu ilmu dengan makna tahu di dalam akal fikiran kita. Kita tahu dalam akal fikirannya, bukan kat luar fikiran. Nampak tuan-tuan? Tahu tu dalam akal je. Tengok.
Itu maksud ilmu. Maksudnya tahu seperti tahu yang bertakluk, yang bersangkut paut. Ia ilmu dengan dua perkara. Apa dia dua perkara? Bubuh situ, tulis situ. Iaitu miqdar dan adat. Iaitu miqdar dan adat. Miqdar tu ukuran. Adat tu bilangan. Kalau bahasa petani panggil lanjutan. Lagu mana? Contoh dia gini. Seperti kita tak... Ni dobit dari guru ni. Nak tulis boleh ni? Tulis lah, tulis. Panjang sikit ni dobit. Esok-esok nak mengajar senang. Sekejap lagi kalau tahu kan, tak tahu nak bagi contoh. Iaitu miqdar dan adat seperti, tulis. Seperti kita tahu. Seperti kita tahu seekor lembu. Ni dobit guru juga ni. Seperti kita tahu seekor lembu. Maka sabit pada lembu itu miqdar. Maka sabit pada lembu itu miqdar. Yakni kamun muttasil. Yakni kamun muttasil. Kalau siapa pandai tulis Jawi tu, dia tak payah tulis lah. K-A-M-M-M-U-N panjang. Kamun muttasil, kaf mim je. Seperti kita tahu seekor lembu, maka sabit pada lembu itu miqdar, yakni kamun muttasil. Tulis lagi. Panjang sikit ni. Maka bersangkut paut kepada tahu. Maka bersangkut paut kepada tahu pun ada kam muttasil. Maka bersangkut paut kepada tahu pun ada kamun muttasil. Yakni, tambah lagi. Yakni, kita tahu ekor. Dan kita tahu kepala. Dan kita tahu badan. Yakni kita tahu ekor. Dan kita tahu kepala. Dan kita tahu badan. Dan sebagainya. Maka inilah dinamakan perkara yang bersangkut paut bagi muttasil. Maka inilah dinamakan perkara yang bersangkut paut bagi muttasil. Tolong baca kat ini. Kena buat sistem macam Tok Guru Haji Saleh ni. Kat ini tolong baca. Ulang balik apa yang saya bagi tahu tadi. Dobit tadi. Seperti kita tahu seekor lembu, maka sabit pada lembu itu miqdar, iaitu kamutasil, maka bersangkut paut kepada tahu. Kepada tahu pun ada kamutasil, yakni kita tahu ekor, kita tahu kepala dan kita tahu badan dan sebagainya. Maka inilah yang dinamakan perkara bersangkut paut bagi apa ni? Saya tak tahu apa saya tulis. Kamutasil lah. Kamutasil. Baik, tengok. Nak urai apa dobit tu. Jadi betul kan? Okey. Iaitu miqdar dan adat. Seperti kita tahu kata seekor lembu. Tengok nampak seekor lembu Bila nampak seekor lembu, sabit tetap pada lembu itu ada ukuran, ada miqdar, ada lanjutan.
Yang ni kam muttasil. Dia berembul. Lembul kan dia berhubung kan? Sana soalan. Seekor itu berhubung. Kalau sekira-kira kita belah tu, boleh. Berapa banyak dapat boleh. Maka bersangkut paut kepada tahu pun ada kam muttasil. Tengok ni. Bukan kita belah. Kita tahu dalam akal kita. Nampak? Ustaz? Tengok lembu tu kan. Aku tahu kan. Tahu kata lembu ni, kalau musim haji lah. Musim haji ni, belah 12 ni, belah 12. Dia cakap tu apa? Dia tahu. Nampak tak? Yakni kita tahu ekor dan kita tahu kepala. Ni contoh. Kalau ekor tu nak belah, nak bagi berapa? Kita tahu kan? Kalau kepala pun susah juga nak tahu tu. Tapi agak-agak lah. Dan kita tahu badan lah. Badan kita tahu lah. Nak potong berapa kan? Itu yang dikatakan tahu. Maka inilah dinamakan perkara yang bersangkut paut dengan kam muttasil. Dengan kam tu. Benda yang bersangkut paut. Bukan tahu tu iaitu diri kam dah. Tahu tu dikatakan perkara yang bersangkut paut dengan kam. Habis itu. Qala al-musannif rahimahullah. Maka yang empat-empat ini sekalipun terima itu tidak lepas daripada boleh kerat sahaja. Ni jatuh ayat tu. Jatuh banyak ni. Tengok ada tak dobit tak kita tu. Kat ini tengok Saya baca Kok ada kalau jatuh beritahu Ni saya dobit dulu. Ni dengar dulu. Maka yang empat-empat ini sekalipun terima bahagi tetapi bukan cara dirinya, hanya dengan tumpang kam, hendaklah kita ketahui bahawasanya yang terima bahagi itu tidak lepas daripada boleh kerat sahaja. Ada dalam kitab siapa-siapa sama? Ada tak? Ada. Sama Ustaz. Ada kitab Rumi ada. Ada Rumi ada? 90% ada. Ada. Berapa persen? 90% ada tu yang Ustaz cakap tadi. Oh, ada tak? Rumi ada. Dia tambah tempat jatuh kalau kita asal. Maka yang empat-empat ini sekalipun terima bahagi tetapi bukan cara dirinya, hanya dengan tumpang kam, hendaklah kita ketahui bahawasanya yang terima bahagi itu bersambung tidak lepas daripada boleh kerat sahaja. Ni kena sambung esok ni. Sebab kalau baca lagi tu dia berhenti tengah jalan. Nanti kita sambung. Maka yang empat-empat ini sekalipun terima bahagi. Wallahu alam. Sebab dia panjang tu. Sebab tempat stesen dalam bawah tu tak ada. Tak, Ustaz Nuzul 90% ada tak? Ustaz Nuzul? Yang Rumi punya hilang, tapi yang dalam kitab Mabahisul Kalam ni ada, tapi ada yang hilang juga. Oh, tak ada juga Dia tulis maka yang empat-empat ini sekalipun terima itu tidak lepas daripada boleh kerat sahaja. Oh, tu jatuh banyak tu. Yang Rumi pun jatuh juga. Sama Kalau yang kat ini punya, cuba baca. Maka yang empat ini sekalipun terima bahagi tetapi bukan cara dirinya, hanya tumpang kam, hendaklah kita ketahui bahawasanya yang terima bahagi itu tidak lepas daripada boleh kerat saja kerana jang atau kerat saja kerana Di depan tu dah ada dah. Tak apa, nanti kita sambung esok. Wallahu alam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan makbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Syukran Ustaz Zafran. Misalnya Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya.